Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatin fi nar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Surah 72 sorry. Surah 72 bagi 4 daripada bawah. Bagi 4 daripada bawah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi amin. Kata pengarang dan pangkat yang ketiga, bahawa tiada cenderung hatinya kepada dunia dan tiada liar daripadanya, bahkan adanya dan tiadanya bersamaan keduanya pada sisinya, dan adalah harta benda pada sisinya seperti air, dan perbendaharaan Allah Ta'ala seperti laut. Maka tiada berpaling hatinya kepadanya kerana gemuk atau kerana liar. Dan bermula ini zahid atau zuhud yang lebih sempurna dan yang lebih tinggi daripada yang kedua. Kerana yang benci akan sesuatu berbimbang ia dengan dia, semacam dengan yang kasih akan dia. Kerana ini tak kala mencela akan dunia oleh beberapa laki-laki pada sisi Rabi'atul Adawiyah. Berkata ia bagi mereka itu, jika tiada cemohnya hati kamu, niscaya tiada mencela kamu akan dia intihar. Di situ dulu kiradan memang. Baik, kita masih lagi membicarakan bab pada menyatakan zuhud, iaitu bab yang ketiga. Zuhud dulu kita sebut dah, maksud dia berpaling daripada dunia ni, mudah berpaling daripada dunia, memandang kepada akhirat. Berpaling daripada dunia dan memandang kepada akhirat semata-mata. Jadi hak akhir sebelum malam ni kita bincang berkenaan pangkat atau darjat zuhud. Pangkat atau darjat zuhud. Pangkat pertama dulu, bahawa zuhud ia pada ketika hatinya cenderung kepada dunia, tapi bersungguh-sungguh ia pada melawan akan hatinya. Zuhud yang pertama dulu, darjah pangkat ni, darjah lah tingkatan. Jadi darjah pertama pengarang sebut dulu bukan zuhud lagi, tapi ia merupakan permulaan zuhud. Disebut tu termasuk dalam darjah zuhud dah. Jadi pertama tu dia sebut bahawa zuhud pada ketika hati nak ke dunia. Hati tu rasa nak ke dunia, lepas tu dia lawang. Di hati nak ke dunia, lawang. Tu bukan zuhud lagi. Tu baru permulaan orang zuhud. Permulaan orang nak jadi zuhud. Jadi dia tahu zuhud ni gini, iaitu zuhud ini berpaling pada dunia, memandang pada akhirat, tapi hati dia tu nak ke dunia. Ini permulaan zuhud. Inilah orang awamnya. Orang awam yang mengaji, orang awam yang mengaji fardu ain, maka dia tahu zuhud itu ialah berpaling daripada dunia.
memandang akhirat. Jadi hati nak ke dunia ni dia lawan permulaan. Kalau nisbah atas tingkatan nafsu kan, nafsu duduk pada lawamah. Dia tahu benda tu, tapi buat juga ni mari lawan. Dalam hati tu ni tak nak dunia, lawan. Ni permulaan bagi zuhud. Itu yang pertama, barang tu barang awam lah tu. Orang kebanyakan. Pangkat yang kedua itu bahawa liar hatinya daripada dunia. Liar hatinya daripada dunia maksud tak apa dunia lah. Liar hatinya daripada dunia maksud nak lari daripada dunia tu, dan tiada cenderung ia kepada dunia, kerana mengetahui akan bahawasanya tiada biasa menghimpunkan dunia dan akhirat. Maka murah hati dengan meninggalkan dunia itu. Murah hati ni mudah hati. Murah hati maksudnya senang lah. Senang, mudah hati. Setengah kita untuk guru tanda, dia tu dia tanda mudah hati. Tak faham ni murah hati. Maksud tu senang nak tinggal dunia tu. Saya tahu tak boleh dunia dengan akhirat tak boleh beripung, tak boleh capur. Orang nak dunia maknanya tambah akhirat, orang nak akhirat maknanya tambah ke dunia. Tu sipir mudah. Gitu. Kerana mengetahui ia akan bahawasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat lebih baik daripada dunia. Banyak dalam Quran pun sebut kan. Rasulullah SAW wa al-akhiratu khairul laka minal ula. Dan pasti akhirat itu lebih baik daripada hak dahulu, hak pertama. Ula pertama maksud di dunia. Dari akhirat lebih baik daripada dunia. Atau ayat lain lebih kurang tu, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia sementara. Orang umur 100 pun tetap sementara kau. Orang umur 200 pun tetap sementara juga. Orang umur 1000 pun tetap sementara juga. Dah sifat sementara belaka. Dunia sendiri yang tuanya berjuta tahun, tak tahulah setara mana, tetap sementara. Berjuta tahun. Baru ni ada orang penemuan di Sarawak ke mana. Orang zaman dulu orang jumpa penemuan kerangka Perak Meng. Tak dalam muzium tunjuk Perak Meng ni tua dia dalam 4000 tahun orang kata. Orang kata tidak tahu, terdedah. Sebab orang ngaji ilmu dapat dia panggil ilmu dah itu antropologi ke benda apa? Antropologi. Ekologi. Terdedah. Dia kaji lah. Dia kaji tu dia tahu umur. Super saintis tahu umur dunia lah. Umur Bima Sakti, ngaji Big Bang. Rupanya barang tu cerita dalam Quran tu. Dia patut dia bila dibuat-buat tu dia berasa ni penemuan sains. Padahal barang dalam Quran tu. Lepas tu khabar ni berapa juta tahun cahaya, ni berapa juta tahun sekian-sekian. Tak tahu dah. Ilmu kan. Dia kalau sabit dengan Quran, dia betul lah. Sabit dengan Quran. Jadi jumpa Perak Meng ni kata tua pada Nabi Adam. Perak Meng tu sendiri tua pada Nabi Adam. Dan Nabi Adam orang pertama, manusia pertama. Perak Meng tu tua pada Nabi Adam. Kita pun nengok lagu mana. Jadi ambil ayat Quran. Orang sebab orang kaji tu orang Islam ke orang Melayu ke. Ayat Quran kait dengan penciptaan Nabi Adam. Lepas tu dialog malaikat dengan anak Tuhan. Ataj'alu fiha man yufsiku fiha wa man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nuqaddisuka wa nusabbihuka wa nuqaddisu lak. Bila Tuhan kata ini ajailun fil ardi khalifah, aku ni nak jadi atas muka bumi ni khalifah. Khalifah tu nak tunggu nak jadi Nabi Adam lah. Malaikat kata, adakah kamu nak menjadikan, ya Tuhan, adakah engkau nak jadikan orang yang akan membuat kerosakan ke muka bumi dan menumpahkan darah? Maknanya malaikat tahu dah apa ni?
katanya setengah daripada ahli ilmu yang merujuk kepada makhluk yang hidup sebelum tu dah. Sebelum Nabi Adam dijadikan, ada makhluk dah atas muka bumi buat punah. Berahi buat punah, berbunuhan buat punah atas muka bumi. Jadi waktu dia kata dia rupa dia macam manusia tapi bukan turunan Nabi Adam. Nabi Adam, kita ni daripada Nabi Adam. Waktu tu sebelum daripada Nabi Adam lagi. Itu cek-cek belajar Nabi Adam, manusia pertama. Dia kata, lepas tu bahasa sains kat bawah dia panggil sapien, dia panggil. Kita ni Homo sapien. Waktu start Nabi Adam tu dia panggil Homo sapien. Waktu tu sapien. Sebelum daripada Nabi Adam. Wallahualam. Pasal yang ada rupa, sebab penemuan itu ada tulang, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Rupa manusia. Hak dah boleh terima kalau orang bawa kepada teori Darwin. Jadi Darwinism, manusia asal daripada burung. Itu dah betul. Sains ini boleh jadi betul, boleh jadi salah. Mana-mana canggih dengan Quran, mengaji Nabi, tolong kena membenarkan Quran. Kena begitu. Jadi baru ni jumpa pula seorang lagi, tua pada Perak Mek. Jumpa sekarang baru lagi. Itu tua pada Perak Mek. Perak Mek tu tua pada Nabi Adam dah. Dah laku kan. Itu dunia akademik. Hari kita kena percaya jadi akidah kita daripada Nabi Adam. Nabi Adam Abul Bashar, bapak manusia. Diturunkan agama tu start daripada Nabi Adam. Jadi waktu dulu kalau kira manusia, tidakkah Allah Maha Adil? Takkah turun dak turun apa ni ajaran, dak turun wahyu, mesti ada. Dan yang bawa agama mesti para nabi. Dan nabi pertama Nabi Adam. Kalau ada manusia, kalau ada tu antara pertikaian. Kalau betul ada, mana boleh. Sebab ulama sebut manusia, makhluk yang diberi akal ni, siapa yang diberi akal? Diberi akal, satu, diberi akal dalam taklifan agama. Diberi akal ni manusia, setan, malaikat. Menatang tau. Lepas tu taklifan agama, jin dan manusia. Jin tu setan, jin tu jin setan, jin Islam, jin tak Islam. Jin daripada pucuk api kan. Jadi hak taklifan agama dua. Jin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ni taklifan agama, suruh sembah Tuhan. Allah itu suruh sembah Tuhan. Orang ni dia boleh buat pilihan. Malaikat tak ada, taat saja. Setan tak ada, dahaka saja. Maka kita dengan jin, makhluk taklifan, dia tak ada air. Dah kalau orang fikir ada pula ada planet atau mana-mana UFO, ramai orang percaya gitu. Ada UFO makhluk. Lepas tu makhluk tu ada akal. Adakah dia teknologi tinggi pada kita? Kan UFO kan, makhluk asing itulah alien, unidentified flying object, tinggi terbang semua. Dalam tu ada makhluk. Dah makhluk halus pasal nampak. Kalau makhluk halus jin. Dah ni jin ke kenapa? Kalau ia jin termasuk dalam makna ayam, ada taklifan agama. Jin bukan manusia bukan, kenapa? Sebab makhluk ada dalam Quran, makhluk diciptakan dan diperintahkan supaya ada taklifan agama. Dah UFO tu sendiri tu, mana alien, makhluk asing, dia ada taklifan agama ke tak? Tak pasal dia ada akal yang memberi kecerdikan, kebijaksanaan dia, intelijen pada dia. Buat ni pergi terbang, tidak boleh buat. Bukan lembu kubal. Kalau tak ada akal tak boleh buat gitu. Cuba fikir, kadang-kadang sains itu menyesatkan. Ada sains tu bila sabit dengan Quran hadis boleh terima. Canggah ni tolak. Karuk-maruk lebih banyak ni. Orang kata boleh pergi ke masa depan, boleh pergi masa kediam. Ada orang bahas siap tulis buku dengan teori sains, boleh pergi masa depan, boleh pergi masa lepas pun ada. Tak kata mana? Sebab dua dengan Quran, sumber kita dengan Quran. Bila canggah dengan kita tak boleh pegang langsung. Hak tu dalam syurga dah minta
balik semula atas dunia. Faham dah? Ataupun orang kau mati nak bangkit, Tuhan beri. Ada contoh, bisa bangkit orang mati. Ada kisah lain, bangkit orang mati zaman Nabi lain. Bangkit orang mati, tu orang mati bangkit pada ketika itu. Tapi kalau nak kata kembali kepada masa lepas tu tak betul. Canggih dengan Quran. Balik masa lepas, maksud kita wajah banyak dah nak pergi pada masa lepas, nak beki balik kehidupan kita suruh jadi baik. Boleh? Dah boleh. Lepas dah masa berlalu, dah boleh dah. Tapi teori masa, kalau kata perjalanan disebabkan dia panggil istilah dia tu ada, tapi bukan mengubah perkara yang telah berlaku dah. Perbezaan waktu tu ada, disebabkan boleh mempengaruhi masa. Kelajuan tertentu boleh mempengaruhi masa, tu lain. Jadi sains-sains ni ataupun ilmu-ilmu ada dalam dunia ni, bahkan ada dalam kitab tu, kena semak betul ke tak. Ada kitab buat masuk cerita tak betul pun ada, bukan semua kitab cerita benda betul. Jadi mesti ditapis. Sebab tu ada ilmu pula, ilmu al-jarh wa ta'dil, jarah dengan ta'dil. Cerita orang ni boleh bawa cerita, di kedai orang ni tak boleh bawa cerita, macam-macam. Lepas tu kaji surah Iliyah hak canggong dengan Quran, tak terima surah Iliyah, tak canggong Quran, boleh terima. Ashabul Kahfi gitu kau. Kena tengok belaka. Ashabul Kahfi tu agama apa? Habis pening rakyat Malaysia dah bincang. Lepas tu pakat nak jadi alim belaka. Suruh kepada ahli ilmu sudahlah bincang. Memang ada pandangan. Cuma sepakat ulama semua para nabi hakikatnya Islam. Mana boleh kata Nasrani, Yahudi, agama seleweng kan? Cuma ada sebut kita tafsir imam pandangan ulama-ulama mazhab, Imam As-Suyuti kadang-kadang. Yang dia maksudkan Nasrani bukan Nasrani pada hakikat. Nasrani pada ketika itu merujuk kepada pengikut Nabi Isa, bukan yang meninggalkan Tuhan. Jadi hakikatnya orang yang mempercayai mentauhidkan Allah SWT itu Islam lah. Islam belaka pada Nabi ni. Ashabul Kahfi pun Islam juga. Islam pada fitrahnya. Padahal tu orang kata dia tu Kristian masa tu tak timbul lagi. Agama Kristian masa tu tak timbul lagi. Zaman tu Ashabul Kahfi tu tidak disebut dalam Quran zaman mana. Jadi ulama berbeza pendapat zaman bila. Ada ulama yang mengatakan bukan zaman Kristian pun, pemuda tu bukan zaman Kristian. Jadi ya, agama fitrah Islam lah. Ini maklumat ni kadang-kadang mengelirukan masyarakat. Satu, peranan ahli ilmu yang mesti jujur menyampaikan ilmu ni. Itu yang kedua. Orang ni sebuah kita kata mudah cerita tadinya, maknanya tahu dah ilmu ni. Maknanya orang yang zuhud ialah orang yang berpaling daripada dunia, memandang hanya akhirat. Orang tak berpaling sepenuhnya secara hakiki, tapi dia tahu makna zuhud tu berpaling pada dunia. Jadi bila hati dia nak ke dunia tu, dia lawang kan? Gitu. Macam lawam. Nafsu yang mencela diri kerana terikat dengan dunia, hati itu berasa terikat dengan lawan cela diri itu untuk lawan. Itu antara. Jadi pangkat kedua, bahawa beliau hatinya daripada dunia, nanti ada cenderung ia kepada dunia, kerana mengetahui akan bahawasanya tiada biasa menghimpun akan dunia dan akhirat. Dunia akhirat boleh menghimpun dalam satu hati. Maka murah hati dengan meninggalkan dunia itu kerana mengetahui ia akan bahawasanya akhirat lebih baik daripada dunia. Baik, yang ketiga yang kita baca malam ni, dan pangkat yang ketiga. Pangkat yang ketiga, bahawa tiada cenderung hatinya kepada dunia. Maknanya hati itu dah pau ke dunia dah, mikir ke dunia. Nampak dunia ni hina dah, kebendaan ini, materialism ini tidak ada apa-apa di sisinya. Itu maksud dia. Dan tiada liar daripadanya, dan tiada liar
daripadanya. Dalam pangkat ketiga, yang ketiga, bahawa tiada cenderung hati orang tu kepada dunia, dan tiada liar daripada dunia. Bahkan adanya dan tiadanya, ada dunia dan tiada dunia bersamaan keduanya. Maksudnya orang ini dunia dan tangan tak ada tangan sama je, tidak memudaratkan iman dia. Iman dia tetap, takwa dia tetap ada. Gitu. Dan hatinya tetap bersama Allah ataupun memandang akhirat. Gitu. Ni payah kan? Benda payah. Pada sisi orang tersebut tak adalah harta benda pada sisinya. Harta benda pada sisi dia tu, orang pandang akhirat seperti air. Harta tu macam air je ke dia. Lepas tu dan pembendaharaan Allah Ta'ala seperti laut. Maka laut kan luar air sikit. Tak boleh nak pandai lah air ada dengan kita, dengan laut yang sangat luas tu. Tak kira lah 7 lautan kedok tu. Nisbah atas ilmu pun sikit, nisbah atas kebendaan pun ada tangan pun sikit je. Itu. Jadi orang kaya paling kaya atas dunia pun. Nak banding dengan kekayaan Allah tak ada banding. Tak ada banding. Orang kaya ke dia atas dunia siapa? Apa ni? Elon Musk. Berapa bilion dia punya nilai kekayaan? Antara orang kaya lah. Elon Musk, waktu pemilik Facebook, waktu nombor kerja tau. Siapa nama? Apa nama ni? Pemilik Facebook Yahudi, Warren Buffett. Orang kaya belakang. Warren Buffett dalam dekat 50 bilion rasa worth nilai dia. Tapi Warren Buffett sendiri tu, dia orang kafir tapi kaya-kaya dia pun dia hebat. Ada orang kata diri makan di McD gitu je, orang dah ikut-ikut. Harta kedekut bahagikan cucu. Dia kira walau 1 sen. Kata mu nak kalau nak kumpul harta, kerja sendiri. Ya ajar susah. Fikir tu lah, kaya setara mana pun hak Tuhan maha kaya lagi. Bila maha kaya tak ada nak banding. Orang kaya atas dunia siapa sekali pun tak ada. Tak ada nak banding. Jadi orang hak zuhud, kalau kata seluruh dunia duduk tangan dia pun, hati tetap dengan akhirat, tidak dunia. Contoh Nabi Sulaiman, ada kekayaan, ada kekuasaan politik, sama, tetap hati dengan Tuhan, dengan akhirat, tidak dengan dunia. Sebab tu kita kata hakikat zuhud itu pada hati, bukan pada zahir. Tanda pada zahir ada, tapi hakikat hati duduk, hakikat zuhud duduk di hati. Sebab tu bila kita kata orang miskin tidak semesti zuhud, orang kaya tidak semesti tidak zuhud. Gitu. Mana tadi? Maka tiada berpaling hatinya, hati orang zuhud itu kepadanya, maka tiada berpaling hatinya, hati orang zuhud kepadanya, kepada dunia. Maksudnya orang zuhud tidak melihat dunia kerana gemuk atau kerana liar. Hak ni peringkat hak lebih tinggi pada nombor 2 tadi. Jadi kerana gemuk atau kerana liar. Kerana gemuk, pangkat pertama tu masih hendak lagi, tapi tahu hati tu benda tu tak betul, jadi lawan. Atau liar, lari daripada dunia. Bukan kerana gemuk, bukan kerana liar. Mana pula ni hak 3 ni? Ni kan, hak ni tinggi. Dan bermula ini zuhud yang lebih sempurna. Ini lebih sempurna daripada nombor 2. Dan lebih tinggi daripada yang kedua. Sebut sudah situ. Maka kita kena faham bahawa hak ni nak khabar orang hak. Kalau kata ni sebuah kita cakap pasal ikhlas. Ikhlas ni kenapa?
Maka ikhlas ni 3 martabah dalam kitab syarah dalam mata arba'in kan hadis 40. 3 martabah. Ikhlas seorang hamba kerana takut kepada azab Allah, pada neraka. Ikhlas seorang hamba kerana nak pada syurga, ibadat saudagar. Ikhlas seorang hamba kerana takut neraka, bawa pada ibadat saudagar, ibadat hamba. Ikhlas seorang hamba kerana semata-mata menunjukkan syukur kepada Allah lebih tinggi. Jadi kedudukan hak ni duduk di martabat nombor 3 hak ikhlas. Tidak takut neraka, tidak mahu gemurkan kepada syurga. Takut neraka tu liar daripada neraka, tak ampuh lah neraka. Tak? Atau gemur buat nak dapat syurga, saudagar tadi. Bukan makam hamba, bukan makam saudagar. Makam apa? Makam orang syukur. Ibadat orang merdeka, ikhlas. Tinggi tu. Situ dia nak khabar zuhud ni. Zuhud orang ni maknanya dia melihat dengan basirah, iaitu mata hati. Hati tu berfungsi untuk dia jaga diri dia daripada terikat atau tertarik kepada dunia. Hanya jadi basirah, wujud basirah, mata hati, basirah hanya melihat kepada Allah. Basirah tu kan daripada basar, pandangan. Bila basirah merujuk kepada mata hati yang hanya melihat kepada Allah, kepada redha Allah, bukan melihat zat Allah atas muka bumi, dah kepada redha Allah. Gitu. Maksud melihat kepada Allah dalam tasawuf ni. Jadi kedudukan hati tu ni kira kedudukan golongan ni, orang ni golongan muqarrabin. Maka zuhud tahap ini zuhud golongan muqarrabin, orang yang hatinya dekat dengan Tuhan. Dah, hanya nak redha Allah, tidak melihat kepada syurga atau tidak melihat kepada neraka. Maksudnya orientasi dia bukan syurga dan neraka. Kalau tanya mana syurga, bila Tuhan nak bagi syurga, kena terima. Hak Tuhan nak bagi, tak nak jadi sombong. Orientasi gitu. Kalau sebut neraka, kira tak takut neraka. Barang sebut dalam Quran. Jadi kita ni ada syariat, ada hakikat. Ni maqam hakikat. Bila maqam hakikat ni tinggi, tapi orang ni tak bincang tu tinggi lagi, sebab kita bincang ni kita fardu ain tak tinggi lagi. Tinggi lagi macam kita hikah. Sebab itulah kita hikah oleh ngajar public ini. Boleh ngajar orang ramai, orang mana dah selesai fardu ain, kita ngajar buku spekah, sebenarnya tak boleh. Pasal apa? Jadi fitnah. Dalam kitab hikam pun dia ada sebut. Jadi fitnah situ. Kalau kita bincang ikhlas hak takut neraka, ikhlas hak nak syurga ni, ikhlas ijma' ulama' dah. Ikhlas ijma' ulama' dah. Dia hak fardu ain tu selesai. Hak dalam kitab hikam, ikhlas golongan hak dekat dengan Tuhan, muqarrab, hati ni pau Tuhan, tak tengok dunia. Hak ni maqam hakikat. Bila maqam hakikat, sembah Tuhan, beribadat, nak neraka tu syirik, macam sembah berhala. Siapa tahap tu, ayat tu macam sembah berhala. Semayang nak syurga tu macam sembah berhala. Sama dengan sembah berhala. Sama sembah berhala. Bukan bicara orang awam, maqam hakikat. Kita cakap syariat. Bila tasawuf ni, tasawuf fardu ain. Maqam syariat. Gitu. Jadi bayang mana orang hakikat, bila dia sampai dah tahap tu, dia beribadat, dalam hati dia tu beribadat tu, dia terkesan dengan ibadat dia. Tengok asbab tu, dia terkesan dengan ibadat dia tu, dia berasa boleh bawa ke syurga. Bila dia buat dosa, dia berasa bawa ke neraka. Gitu dah. Maka hakikat dah gitu dah. Pasal terkesan dengan makhluk. Syurga makhluk, neraka makhluk. Itu maqam hakikat. Jadi kalau begitu, bila wak mari pengajian dengan kitab itu dan tak bawa dengan hak fardu ain, bawa tu lalu orang hak mari tak lesah fardu ain, jadi sesat. Sesat kerana tak sampai maqam. Maknanya budak sekolah rendah nak suruh belajar hak PhD, tak sampai tahap lagi. Tak diising, tak boleh. Tak boleh itu. Kita rajin dulu.
Kita aja start lah, aja kita ikan. Tunggu gorok sekarang. Tunggu tu kita je bawa kita pergi jumpa tu kita ikan benar di Pasir Putih. Aku hormati dia. Tak silap nama dia panggil Pok Sumit kau. Kita patut orang duk kenal Waktu Wali Pok Sumit Kuala Nerang Kedah. Ni di Pasir Putih. Jadi tunggu kita aja agak pergi situ tengok. Orang ramai lagi tapi mengajar kena duduk dekat, tak ada spekal luar. Kumpul apa orang bersih muka tua dah. Bersih muka orang panggil ustaz semua macam Pok Sumit tu, orang panggil Pok Sumit gitu. Mati lah mana tahu dah, mati. Ada lepas dengan tegur tu kita dah mengajar kita kan. Pasal bukan tempat je orang awam. Dah boleh rupanya. Satu lagi dia kait dengan martabatnya, kena pimpin tu dengan orang ada martabat. Orang kita mana siapa kita orang awam. Dia cerita saja je. Benda tu benda tinggi. Benda menyebab fitnah. Itulah yang berlaku zaman sekarang ni. Bila orang minat agama tapi pergi dengan guru yang salah pergi orang naik bincang martabat tinggi, dia dah selesai fardu ain, dia hukum orang syirik. Gitu lah. Dah. Yang takut kena neraka pun syirik lah. Neraka kan makhluk. Yang nak surga syirik. Macam sembah bahala. Kasar bunyi. Betul pada hakikat, salah pada syariat. Kita syariat. Dah hakikat fardu ain ke bukan? Dia bukan fardu ain. Maknanya nak masuk syurga kita ni padahal dengan bukan syariat, ikut syariat. Kalau suruh buat, kalau larang tinggal. Gitu apa dah? Maka hakikat itu anugerah Allah kepada siapa dia kehendak dan ada amal. Siapa bersungguh-sungguh, mudah-mudahan insya-Allah Tuhan. Gitu. Jadi kita buat amal kerana nak syurga, kerana tak mau masuk neraka, tu ikhlas dah pada ijma' ulama. Gitu. Padahal jauh tu mau dapat dah. Kerana yang benci akan sesuatu berbimbang ia dengan dia. Maksudnya tadi kan, kalau kata kita benci neraka, tak mau buat dosa semua tu. Jadi kita bimbang, mari bimbang hati kita ni. Kalau masuk neraka kan? Gitu lah. Tak. Jadi tak boleh gitu. Pada kalau kata orang makam ketiga saat ni tu, dia tenang dah. Tak ada dah bimbang. Tak ada dah bimbang ke neraka. Tak ada dah mari hati nak ke syurga. Tak ada belaka. Martabat ataupun sini Zulih ni, kita pakai sini pangkat, tingkat darjat nombor 3 bagi zuhur. Semacam dengan yang kasih akan dia, begitu juga dengan perkara yang dia nak syurga tu lah. Kasih akan dia tu orang zuhur pertengahan je. Zuhur tinggi pada tu orang 3 dah. Kerana ini tak kala mencela akan dunia oleh beberapa laki-laki. Pada sisi Rabi'atul Adawiyah, ada kisah ini nak cerita kisah kait dengan benda tadi. Kisah beberapa orang laki-laki, kisah zaman Rabi'atul Adawiyah, seorang ahli sufi perempuan yang terkenal. Berkata ia bagi mereka itu, berkata Rabi'atul Adawiyah kepada laki-laki tadi, kumpulan laki-laki beberapa orang, jika tiada cemonya hati kamu, nescaya tiada mencela kamu akan dia. Kalau hati ni tak kotor, tak timbullah kita nak cela. Nafsu lawamah, nafsu kan pertengahan. Kalau umum kita ambil 3 kan, amarah bisu, lawamah, mutmainnah. Di sisi orang-orang pandang belajar ni berapa dah ni? Ni hak kotor. Jadi nafsu pertengahan, lawamah, lawan. Bila kita buat dosa, kita cela diri kita. Kalau tak ada rasa, cela apa? Maka orang yang tinggi darjat di sisi Allah, pakat yang tinggi saat ni, mana ada rasa? Bila tak ada rasa, nak cela kenapa? Orang pakat tinggi. Jadi orang pakat tinggi, dia tak ada dosa dah. Tak cela dah. Orang yang ada dosa ni, orang yang cela di ni, orang ada dosa ni. Maka orang awam masih lagi begitu.
Kita anggap kita ni berdosa dan kita kena cenderi kita yang berdosa. Dan kembali kepada Allah SWT. Intaha maksud dia habis cerita itu. Dalam kitab-kitab bila letak intaha tu maksud dia habis quotation. Bagi habis quotation tu ada quote, habis petikan atau nakal, petikan, petik perkataan. Dia ni petik kata-kata daripada kisah-kisah daripada kitab mana-mana. Dia sebut kitab mana ni, Kisah Rabi'atul Adawiyah. Itu. Jadi kisah tu nak khabar ke kita, Rabi'atul Adawiyah tu orang tinggi martabat dah. Sebab tu timbul syair dia. Setengah kata Imam Syafi'i, setengah kata Rabi'atul Adawiyah. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Tuhanku, aku dah layak masuk syurga Firdaus, tapi aku tak sanggup masuk neraka. Kataan tu orang kata orang sandor kepada Rabi'atul Adawiyah. Maknanya lagi nak masuk syurga tapi rasa tak layak tu lah. Kalau kira tu macam martabat nombor dua gitu kan, gitu. Kemudian bawa ni sama bulan dibawa kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha 100,000 dirham, maka tiada liau ia daripada piti. Tetapi membahagi ia akan ia semuanya. Bahagi Siti Aisyah membahagikan semuanya piti 100 dirham. Pada hari itu je tiada ada tinggal di sisinya sesuatu. Dah tinggal sikit daripada 100,000 dirham tu habis belanja belaka. Maka berkata khadamnya baginya, kata orang gaji dia, jika engkau beli dengan 1 dirham makan daging yang berbuka puasa engkau atasnya, maka menjawab dia, jika engkau peringatkan aku tadi dan saya berbuat aku akan dia, maka ini pangkat terkaya dan ia lebih sempurna daripada pangkat zuhud. Ni yang tinggi, kapal tinggi. Kisahnya Sayyidatina Aisyah, orang berpitih dia 100,000 dirham, boleh tangan dia dengan segeranya terapi untuk diberikan sedekah, infak pada orang lain. Siapa ada tinggal sikit. Kemudian orang gaji dia kata, kalau lah 1 dirham guna buat beli daging, nak buka puasa, boleh pakai juga. Lalu katanya Aisyah, kalau mu ingat aku buat lah. Maknanya gitu. Sebab orientasi dia tak mikir dalam situ. Bila orientasi tak mikir gitu, dia buat apa yang dipandu oleh Allah akan hati dia, kerana darjah dia. Jadi habis lalu. Payah jumpalah orang gini ni, orang berebut harta belaka dah ni, nak bagi orang buat nak boleh kita. Ayo. Dia nak pergi ke zuhud ni dia susah, kena latih hati. Tapi ada dulu orang dulu Toki, orang cerita Toki lah, mak kita cerita Toki dulu. Maknanya kerajaan anak kita tanah tak mustakan. Maknanya kalau yang ambil tu boleh gak cucu cicit rasa makan saka. Tak mustakan. Jadi ngata ni orang nak belaka, orang tahu orang tinggal ambil cara betul tak betul je. Maknanya boleh orang nak syariah gitu lah. Tapi cakap tasawuf nak jadi tinggi lagu ni dah boleh tengok maknanya. Sebab tu kita dengar cerita-cerita orang-orang hebat, maknanya orang kadang orang tidak dikenali, memang sebatang kara tak ada benda, jalan serengai-serengai begini tu, dan dia pun amalan tu tinggi. Tu orang panggil zuhud zahir dan batin tu. Ada orang kata temu dia di Mekah. Macam mari mana bitih nak pergi Mekah, jalan serengai-serengai jumpa di Bukit Baru. Mati dah kawan tu, mati dah dia. Orang kata ada tengok Mekah, ada orang kata nampak Mekah, dia dah capung orang. Seorang duduk serengai-serengai jalan kaki ayam, nampak pakaian lusuh. Tu zuhud zahir dan batin. Jadi ada zuhud zahir tapi tak batin. Tu hati nak ke dunia tapi Tuhan tak beri harta dia. Pakaian 10 tahun tak tukar tapi Tuhan tak beri harta dia. Dah hati kalau aku kaya sedap. Itu zuhud zahir saja, batin tak. Kita nak zuhud
sekurang-kurang zuhud batin. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahil alamin.